Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi tajuk kita iaitu reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Okey, hari ini kita akan pergi kepada bab yang 2.1 iaitu teknologi pembuatan. Okey, awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 29 ya anak-anak. Okey, 29 yang mana kita akan hari ini kita akan buat lakaran bermodel 3D bermaklumat. Okey, 2.1.4. Okey, jadi kalau tengok dekat buku teks awak ni ya anak-anak, awak tengok sekarang dekat buku teks, kita tengok yang dibuat adalah contohnya adalah gasing. Jadi kita tak nak buat gasing sebabnya gasing ni macam susah sebab kita perlukan kayu, bahan dia pun macam susah nak dapat. Jadi tahun ni kita akan buat keychain, okey, penggantung kunci. Okey, jadi sebelum kita buat produk, kita kena buat lakaran dulu. Okey, jadi cikgu nak awak buat 3 lakaran idea sekurang-kurangnya okey, sekurang-kurangnya 3 lakaran idea. Okey, 3 lakaran idea. Nak buat macam mana cikgu? Okey, jadi hari ini cikgu tak akan tunjuk kita tak akan pergi kepada lakaran bermaklumat yang detail macam ni, tapi cikgu akan kita akan belajar, kita akan cuba buat lakaran yang asas dulu. Asas bermaksud pelajaran pada tingkatan 1 iaitu perspektif 1 titik ataupun 2 titik. Jadi hari ini cikgu akan tunjukkan macam mana nak buat perspektif 1 titik. Okey, apa yang perlu awak ada adalah pensel. Kita tak nak pakai pensel mekanikal Awak mesti ada pensel kayu. Pensel kayu namanya pensel kayu 2B. Okey, kalau ada 4B pun bagus juga. 4B, 5B. Okey, dan yang kedua mesti ada pemadam. Okey, pembaris saya tak nak buat lakaran anak RBT, nak buat lakaran tak perlukan pembaris. Siapa yang guna pembaris, cikgu boleh detect. Okey. Okey, yang kedua, yang pastinya yang penting adalah buku lakaran. Okey, drawing block, drawing awak punya kertas lukisan. Okey, kertas lukisan cikgu nak yang saiz besar tu. Okey, sama ada saiz A3 ataupun awak boleh gunakan kertas lakaran yang awak biasa buat seni PSB tu. Okey, jadi hari ni sebab cikgu sebab tahun ni awak dengan saya baru pertama kali, jadi cikgu tak boleh nak mendetect siapa yang boleh melakar dan siapa yang tak boleh melakar. Jadi tak apa, hari ni cikgu akan tunjukkan dulu cara nak buat perspektif 1 titik. Saya tahu korang semua dah pandai, tapi kita akan buat juga basic-basic yang contohnya macam bentuk-bentuk asas. Okey, contohnya macam kuboid, kubus ataupun segitiga. Sebab biasanya kalau kita nak buat keychain pun kita saiz macam bentuk-bentuk yang macam tu je lah yang awak akan pilih kan. Sebab korang kan macam Okey, jadi kita boleh mulakan. Okey, kita boleh mulakan. Pastikan awak menggunakan pensel kayu. Sekiranya tak ada pensel kayu, jangan guna pensel mekanikal. Kenapa tak boleh pakai pensel mekanikal? Mekanikal boleh, tapi sebenarnya apabila salah, bila awak padam, benda tu akan meninggalkan kesan. Okey, dan yang kedua mesti ada pemadam. Bijak. Okey, ada pemadam. Pembaris tak perlu tak perlu ada pembaris. Okey, boleh kita mulakan sekarang. Jom. Okey, kita akan mulakan lakaran perspektif kita. Okey, yang pertama saya akan terangkan satu persatu ni, tapi dalam kadar yang sangat ringkas lah, sebabnya sepatutnya awak dah belajar di tingkatan 1 dan sepatutnya awak masih ingat lagi lah benda-benda ni. Okey, yang pertama adalah garisan binaan, garisan objek, unsur ortografik, lakaran oblik, macam mana rupa lakaran oblik dan macam mana rupa lakaran perspektif. Dan akhir sekali adalah tajuk dan juga maklumat yang perlu ada pada awak punya lakaran. Okey, kita pergi kepada garisan binaan dulu. Garisan binaan tu sifat dia awak kena buat jangan tebal, nipis je. Garisan tu nipis. Okey, nipis je. Okey, boleh nampak ke? Okey. Nipis saja. Okey, nampak tak nampak? Tak nampak pun tak apa. Janji ada garisan. Okey. Lepas tu contoh kita nak buat contoh kat sini cikgu tunjukkan nak buat objek segitiga, segi 4. Okey, ni garisan binaan. Bila awak dah dapat objek, bila awak dapat rupa sebenar yang awak nak tu, kita pekatkan. Jangan pakai pembaris ya nak. Okey, kita pekatkan. Okey, ini adalah objek.
Yang ini adalah garisan binaan. Yang pekat ini adalah garisan objek. Okey. Jangan pekatkan terus. Jadi dalam lakaran awak, cikgu tak nak semua garisan nampak sama. Saya tak nak awak buat nanti semua garisan nampak sama. Tak tahu mana satu objek, tak tahu mana satu garisan binaan. Cikgu tak nak. Yang ni cikgu tak nak. Cikgu nak yang macam ini. Okey. Cara buat garisan, kalau mana yang dah lupa, garisan ialah sambungan antara satu titik dengan satu titik yang lain. Titik, titik, garis. Titik, titik, garis. Tak lurus tak apa. Janji garis. Lama-lama awak kalau dah biasa buat, awak akan dapat satu garis lurus. Tak lurus sangat pun sebab saya sendiri pun buat tak lurus pun. Okey. Cara nak praktis, cara nak buat latihan, dekatkan dulu titik tu. Titik, titik, sambung. Titik, titik, sambung. Titik, titik, sambung. Inilah garisan. Titik, titik, sambung. Ini adalah salah satu elemen yang paling penting. Bila buat objek, elemen yang ada garisan mesti ada. Okey. Titik, titik, garis. Titik, titik, garis. Bila dah expert sikit yang garis pendek tu, buat langkau sikit bagi dipanjang. Titik, titik, garis. Kalau tak bersentuh dengan titik tu pun tak apa, tak berdosa pun. Okey, kita buat latihan kan. Titik, titik, sambung. Kalau satu titik ke satu titik awak rasa terlalu jauh, buat satu garisan, lepas tu pergi ke tengah, satu lagi garisan, lepas tu baru sambung. Okey, titik, titik, sambung. Saya dalam lakaran tak boleh ada garisan bulu-bulu. Beza antara garisan bulu-bulu dengan satu garisan yang terus buat. Okey. Kalau garisan bulu-bulu dia ada macam nampak macam kononnya macam cantik tapi sebenarnya tak, sangat tak. Okey. Saya tak benarkan Saya tak benarkan kalau ada yang buat macam ni. Okey. Jadi buat garisan binaan smooth je. Tak lurus tak apa pun. Kalau buat 2-3 kali pun tak apa. Okey, contohnya kan. Awak buat sengit. Buat lagi sempul sengit. Buat lagi sampai dapat satu garisan lurus. Beza antara buat beberapa kali untuk dapatkan satu garis lurus dengan awak buat macam ni. Itu beza. Okey. Dah cerita pasal garisan objek dan juga garisan binaan. Okey, sekarang unjuran ortografik. Okey. Lakaran awak ni awak nak buat mesti kena ada unjuran ortografik. Okey. Jadi sebenarnya kita nak buat lakaran dalam bentuk 3 dimensi, dalam bentuk lakaran perspektif. Jadi kita kena buat jugalah lakaran unjuran ortografik. Unjuran ortografik adalah unjuran yang mempunyai pandangan hadapan, pandangan pelan, pandangan hadapan dan juga sudut 45 darjah. 45 darjah. Ni perlu sudut ni perlu ukur ke cikgu? Tak perlu, kita bajet-bajet saja. Kan kalau macam ni kan 90 nak oi. Okey, kalau bahagi 2 dapat 45. Okey. Jadi kat sini adalah pandangan atas ataupun pandangan pelan. Yang ni adalah hadapan. Yang ni adalah sisi. Okey. Okey, contoh objek yang kita nak buat adalah segi 4 sama. Unjurlah unjuran dia. Buat unjuran. Kenapa tak dapat cikgu, tak pernah belajar pun ni? Dah belajar ni tahun lepas masa tingkatan 1. Dah belajar ni. Awak lupa. Okey. Tak ada lagu Sekejap, nak lagu Okay, so dah dapat belum objek tu? Dah dapat? Pekat kan? Sorry. Ni pandangan sisi. Mi. Ya. Mi pasal lagu ni ke? Dah dapat pandangan pelan, hadapan dan juga pandangan sisi. Okey. Jadi yang seterusnya adalah perbezaan antara lakaran oblik dan juga lakaran perspektif. Okey. Beza antara oblik dengan perspektif. Kalau tengok kat sini, yang ni adalah oblik, yang ni adalah perspektif. Okey. Kalau oblik ya anak-anak, kalau oblik, sekejap cikgu buat shadow sikit. Okey. Ini adalah oblik.
Oblik bila kita unjurkan pada sudut 45 darjah nak, dia akan dapat bentuk 3 dimensi yang sama besar. Okey. Tapi kalau perspektif, awak akan dapat dia mengecil di bahagian belakang. Kenapa? Sebab itu adalah perspektif. Sebabnya kita buat unjuran di satu titik lenyap tu. Okey, sama juga macam awak lukis gambar rumah di tepi sawah, di tengah sawah. Okey, awak lukis macam ni kan. Ni rumah. Tipu-tipu. Okey, ni ada bukit. Ni ada matahari. Okey, sini ada sawah padi. Betul? Sawah padi awak tu mesti bentuk macam ni. Kecil, besar. Okey, kat depan ni boleh nampak dia punya padi tu. Lepas tu boleh nampak orang tengah duk menuai padi. Okey, boleh nampak orang-orang yang duk jaga padi. Okey, contoh kat sini ada lampu sawah padi, lampu jalan. Kat depan ni awak boleh nampak besar. Okey, lama-lama benda tu akan jadi mengecil sampailah satu titik lenyap. Dia lenyap di hujung tu. Tapi bila awak pergi ke depan lagi, dia benda tu tak mengecil. Cuma pandangan itu sahaja yang kita nampak dia seperti, kalau daripada depan ni kita nampak seperti mengecil. Itu namanya perspektif. Okey. Okey. So ni lah maksudnya objek ni sisi dia pun sama besar. Cuma pandangan yang kita akan dapat tu je. Okey, hasil pada objek itu sahaja. Okey, boleh Okey, yang seterusnya adalah tajuk dan juga maklumat. Nak buat lakaran mesti ada tajuk, mesti ada maklumat. Okey. Okey, yang dikatakan sebagai tajuk maklumat tu maksudnya awak kena tulislah tajuk apa yang perlu ada pada awak punya lakaran tu. Kalau tak, macam mana orang nak baca? Okey, macam mana orang nak tahu sebenarnya awak buat apa? Okey, cara nak tulis kalau awak lupa. Okey, kalau awak lupa nak tak tahu ataupun dah lupa, bukan tak tahulah, sebenarnya dah lupa kan. Okey, buat satu garisan halus, garisan binaan. Lepas tu tulislah. Saya biasakan ajar murid saya buat menggunakan perkataan huruf besar. Sebab apa? Sebabnya dia nampak lebih kemas dan juga cantik. Walaupun kadang-kadang tulisan kita rasa tak cantik, tapi sebenarnya bila buat tulisan huruf besar, dia lebih nampak kemas. Okey. Perspektif. Satu titik. Gitu. Sama juga kalau tajuk besar. Bila nak buat tajuk kecil, contohnya bila kita nak buat perkataan elemen nanti kan. Kita nak buat mesti ada elemen, mesti ada prinsip, betul? Okey, elemen. Garis. Okay. Kalau siapa yang dah biasa tulis menggunakan sebab kertas ni dia tak ada garis. Jadi kalau siapa dah biasa menulis lurus, dalam keadaan lurus, so tak perlulah buat garisan binaan ni, garisan rujukan ni tak perlu buat dah. Okey. Jadi saya nak ajar pada yang tak biasalah. Okey. Kecilkan sikit. Okay. Contoh elemen yang pertama adalah garisan. Tumpul dah pensel cikgu. Okey. Seterusnya lah. Elemen kedua, elemen ketiga. Okey. Okey. So, kita boleh pergi kepada yang seterusnya, iaitu membuat lakaran perspektif satu titik. So, hari ini yang kita nak lakar adalah 3. Cikgu nak awak lakar 3. Awak biasakan lakar sebab kita nak cikgu nak 3 lakaran idea. Jadi cikgu nak awak buat belajar dulu, bukan belajar, praktis dulu 3 bentuk asas. Okey. Okey. Mungkin hari ini kita akan belajar buat, cikgu akan tunjukkan contoh buat kubus. Kubus dia punya sisi dia sama besar. Okey. Kalau kuboid sisi dia tak sama besar. Okey, yang ni adalah bentuk prisma kan. Okey, 3 benda ni yang kita akan buat. Tapi cikgu tunjuk satu je. Cikgu tunjuk yang inilah senang. Okay, cikgu tunjuk kuboid. Okey, yang pertama cikgu nak awak buat kubus. Lakaran yang kedua, cikgu nak awak buat kuboid. Yang ketiga adalah prisma. Okey. Okey.
Okey, langkah pertama nak kena buat apa? Lakaran perspektif satu titik. Okey, langkah pertama mesti ada garis bumi. Okey. Mesti ada garis bumi. Labelkan. Okey. Yang kedua mesti ada garis ufuk. Garis ufuk berada di atas garis bumi. Okey, cikgu boleh ukur ke banyak mana? Tak kisah. Maksudnya awak cuba buat, tapi lama-lama bila awak dah buat, awak akan rasa macam mana lakaran awak, objek awak akan, ya, hasil itu akan jadi macam mana. Okey. Jadi kita bajet je lah. Okey, ini adalah garis ufuk, GU. Okey. Dan seterusnya kita kena tentukan titik lenyap. Sebab ni adalah perspektif satu titik, jadi titiknya adalah satu sahaja. Kalau dua titik, maksudnya dia akan ada satu titik lagi kat sini. Nantilah yang tu yang kita belajar kemudian. Kita belajar yang ni dulu. Okey. Jadi sekarang ni kita nak buat kuboid. Okey. Jadi objek yang perlu awak buat tu, kita bajet-bajet je lah dia punya saiz besar dia. Okey, sekarang kita akan buat panjang, lepas tu kita akan buat tinggi. Gitu. Okey, kalau salah jangan padam. Okey, tadi disebabkan cikgu rasa macam titik ni jauh sangat, jadi cikgu dekatkan sikit supaya hasil tu nampak lebih menarik. Okey. Jadi bila dah buat ni, rupa ni awak tandakan A, B, C, D. Okey, ni pun kalau boleh jangan pekatkan. Okey, jadi setiap bucu ni awak unjurkan ke titik lenyap. Tengok sebab cikgu buat pun macam lurus tak lurus. Tapi tak apalah, janji awak. Jadi kita nampak. Okey. Kalau awak rasa salah, jangan padam. Teruskan buat garisan yang betul tu di atas, ditindih atas dia. Okey, jangan pekatkan Okey, jadi kita dah ada panjang, kita dah ada tinggi. Sekarang kita nak tahu lebar dia. Okey, lebar dia tu kita boleh agak-agak je lah. Okey. Jadi kuboid kan dia punya ni lebih kecil kan. Jadi contoh cikgu buat kat sini. Jadi ni adalah, ataupun kat sini pun boleh. Okey. A, B, C, D. So kita nak cari titik E. Okay. Jadi titik E kita munculkan lurus. Maksudnya yang ini, yang di sini kita pindahkan ke sini. Okey. A ni contohnya kita buat ukuran di sini kan. Jadi yang ni kena lurus. Ni, lurus ni sama dengan lurus ni. Okey. A, B, C, D, D, E. Jadi yang E ni turunkan ke bawah lurus. Sebabnya ni, yang ni. E, F. Okey. G. Okey, yang ni pun sama. Titik G turunkan lurus ke bawah. H. Okey, titik F akan bertemu dengan titik H. Okey, agak-agak dah nampak belum awak punya objek? Okey, kita dah dapat. Jadi, bila dah dapat objek, kita pekatkan. Okey, kita pekatkan. Jangan pakai pembaris ya. Lakaran tak boleh pakai pembaris. Saya ulang lagi sekali, lakaran tak boleh pakai pembaris. Kalau pakai pembaris, saya boleh tahu ya. Okey, dah siap. Dah siap dah kita punya objek. Okey. Jadi yang kat dalam ni macam mana cikgu? Yang kat dalam ni namanya garisan putus-putus. Kenapa garisan ni namanya putus-putus? Sebabnya dia tersembunyi. Dia namanya adalah garisan tersembunyi. Sifat dia adalah putus-putus. Jadi kita kena buat dalam putus-putus. Bermaksud garisan tu adalah garisan tersembunyi. Okey? Dah dapat. Okey, kalau awak dah biasa melakar ataupun mengala, maka dan dah juga biasa men-shadowkan awak punya lakaran objek, maka bolehlah buat. Okey? Tak ada masalah.
Bagilah nampak perbezaan antara satu sisi dengan satu sisi. Okey, dah siap belum kita punya ni? Dah siap. A, B, C, D, E, F, G ni tak perlu padam. Okey, G, B, G, U, T, L ni pun tak perlu padam. Yang ni yang salah tadi kan pun cikgu tak padam. Okey, yang seterusnya kita kena buat tajuk yang perlu ada iaitu maklumat. Okey. Jadi, kalau tak biasa, buatlah satu garisan binaan untuk tajuk. Dalam tu kita pun tulis perspektif satu titik. Okey. Ni sebab tajuk dia perspektif satu titik. Jadi kita buatlah tajuknya perspektif satu titik. Minggu depan kita akan buat lakaran objek sebenarnya, lakaran idea. So tajuknya nanti lakaran idea lah. Dia tak akan jadi perspektif lagi dah. Tapi kita buat lakaran dalam bentuk perspektif. Cuma hari ni tajuknya lakaran perspektif lah sebabnya kita baru nak buat latihan. Okey. So tajuknya apa? Apa objek yang kita buat ni? Adalah kuboid. So buatlah sikit kuboid. Lakaran kuboid. Okey. So jadi saya rasa itu saja. Jadi apa yang cikgu nak adalah awak hantar pada saya buat hari ni, hantar pada cikgu tiga benda. Sama je kalau bentuk segitiga pun akan jadi prisma ni pun akan jadi lebih kurang macam ni juga. Okey. Buat dulu segitiga. Okey, nanti titik lenyap kan? Punjurkan je. Punjur. Okey, ni pun bajet. Dapat belum? Dah dapat. Bijak tak bijak? Bijak. Okey. Jadi itu saja. Jadi cikgu nak yang ni, so yang pertama, yang ni yang kedua. Satu lagi awak kena buat kubus. Okey, nanti tajuk dia yang ni inilah lakaran prisma. Perspektif satu titik, lakaran prisma. Satu lagi perspektif satu titik, lakaran kubus. Okey. So itu saja untuk minggu ini. Jadi buat fokus, pastikan awak menggunakan pensel kayu, mesti ada pemadam, tak boleh pakai pembaris. No, Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.